Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi inni a'udzu bika min shururi nafsi wa min sayyiati a'mali. Ilahi anta maqsudi وارضاك مطلوبي أعطني بل أعطنا محبتك ومعرفتك. Alhamdulillah. Seperti biasa para jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, mari sama-sama kita memperbanyakkan puji dan syukur kita kehadrat Allah SWT atas nikmat-nikmat yang dikurniakan oleh Allah SWT yang telah berfirman, Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan dapat menghitungnya. Kerana nikmat-nikmat Allah begitu banyak sekali. Namun, mari sama-sama kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri telah berfirman, La in syakartum la azidannakum. Seandainya kamu bersyukur, nescaya aku, iaitu Allah SWT, tambahkan lagi nikmat-nikmatku ke atas kamu. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Dan Allah SWT mengancam hamba-hambanya yang tidak tahu mensyukuri nikmatnya. Diancam dengan azab yang amat pedih, yang amat dahsyat. Dan demikian, kalau kita tidak dapat menghitung nikmat-nikmat Allah yang banyak, mari sama-sama kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Mudah-mudahan Allah SWT tambahkan lagi nikmat-nikmatnya ke atas diri kita. Antara nikmat-nikmat Allah SWT, inilah keadaan COVID-19 yang kita alami. Pada sebahagian orang, COVID ini ada satu musibah, satu bencana, satu malapetaka. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, dianggap keadaan ini satu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dianggap sebagai satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala nak meningkatkan lagi keimanan hamba-hambanya dengan bersabar menghadapi ujian COVID-19 ini. Lebih daripada itu, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berlakunya keadaan COVID-19 ini. Kita dapat berhubungan dengan para jemaah melalui teknologi moden yang ada sekarang ini. Mungkin dulu kita jarang gunakan teknologi ini, teknologi digital, untuk tujuan kita menyampaikan dakwah, pengajian dan sebagainya. Tetapi bersebab daripada COVID-19 inilah, banyak pengajian-pengajian, majlis-majlis ilmu telah dapat dan sedang dilakukan dengan secara digital. Inilah satu hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk kita dapat bertemu melalui peralatan moden ini. Mudah-mudahan kita dapat sampaikan kepada para jemaah apa yang perlu kita sampaikan daripada kitab Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quranul Karim. Para jemaah yang saya muliakan, di antara isi kandungan Al-Quranul Karim yang difirmankan oleh Allah SWT, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan daripada Al-Quran yang dia itu juga adalah ubat, penawar bagi orang-orang yang beriman. Namun, surah yang mana satu, ayat yang mana satu yang dijadikan obat untuk kita pula. Ini yang hendak kita sampaikan dalam pertemuan kita
melalui siaran ini tentang surah Al-Ikhlas ataupun rahsia surah Al-Ikhlas. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pergas sebagai satu badan ulama dan guru-guru agama Islam Singapura telah dapat menerbitkan sebuah buku yang namanya Rahsia di Sebalik Surah Al-Ikhlas. Inilah kita jadikan program kita pada hari ini untuk menyampaikan dan mengungsikan satu rahsia yang besar di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat 114 surah. Satu daripada surah-surahnya inilah surahnya Al-Ikhlas. Dan surah ini terdapat rahsia di sebalik surah tersebut. Bila dikatakan rahsia, tidak semua orang tahu rahsia tersebut, kecuali orang-orang yang mempelajarinya dan orang-orang yang mengetahuinya daripada orang yang menyampaikan rahsia tersebut. Tetapi rahsia ini perlu dijaga. Sebab yang dinamakan rahsia adalah sesuatu yang perlu kita jaga dengan sebaik-baik penjagaan. Tidak boleh kita mempermain-mainkan rahsia tersebut. Sebagai contoh, kita sendiri masing-masing ada rahsia diri kita, rahsia keluarga kita, rahsia urusan pekerja kita, di mana rahsia itu kita jaga sebaik-baik penjagaan. Begitu jugalah dengan rahsia Al-Quran. Kita kongsikan rahsia ini agar kita sama-sama menjaganya dan mudah-mudahan kita dapat keberkatan daripada menjaga rahsia Al-Quran. Para jemaah yang semuliakan, Allah Subhanahu Wa Taala ketika menurunkan surah Al-Ikhlas, tak lain dan tidak bukan adalah untuk mengenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Ini para jamaah boleh merujuki dalam buku ini di muka surat 4. Sebab itu adalah baik kalau para jamaah yang mendengarkan siri ceramah ini ada bersama para jamaah buku ini. Dan buku ini para jamaah boleh mendapatinya daripada Pergas dan harga sumbangannya tak kurang daripada $10. Tetapi nilainya tak dapat kita anggarkan. Berapa nilai buku ini kalau kita faham dan kita mengerti dan kita amalkan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam buku ini di muka surat 4, kalau para jamaah dapat memiliki buku ini, terdapat di situ sepotong hadis Rasulullah SAW. Di mana dalam hadis itu mengisahkan orang kaum musyrikin di Mekah apabila disampaikan kepada mereka supaya menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan mereka terbiasa menyembah Tuhan yang banyak. Dan mereka dapat melihat rupa bentuk Tuhan yang mereka jadikan daripada batu, kayu dan sebagainya. Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana rupa bentuk Tuhanmu, wahai Muhammad, yang kau ajak kami untuk menyembahnya? Berdasarkan soalan mereka itu, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah Al-Ikhlas. Ini diriwayatkan dalam hadis, saya rujukkan di muka surat tersebut. Hadis itu menyatakan, Sif lana rabbaka, sifatkan kepada kami, gambarkan kepada kami Tuhanmu, alladhi ta'budu, yang kau sembah dia. Fa'anzalallahu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mulia, yang maha tinggi, menurunkan Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas ini, ila akhiriha, sampai akhir surah ini.
Faqala, maka sabda Rasulullah SAW, hadhihi sifatu Rabbi Azza wa Jalla. Inilah sifat, gambaran Tuhanku yang maha mulia, yang maha tinggi. Para jemaah yang saya muliakan, itu yang kita lihat sepintas selalu daripada surah Al-Ikhlas. Ya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Allah itu Maha Esa. Allahus Samad. Allah itu tempat mengadu dan tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diberanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setanding, yang sebanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas dan terang. Surah ini adalah pengenalan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengenalkan diri sebagai Tuhan yang Maha Esa. Tuhan tempat kita mengadu dan tempat kita meminta. Tuhan yang tidak beranak dan tidak diberanakkan. Tuhan yang tidak ada seorang pun yang setanding, yang sebanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Secara tidak langsung, surah ini satu pengenalan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Bak kata orang-orang Melayu, tak kenal maka tak cinta. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengenalkan dirinya kepada hamba-hambanya sebagai satu daripada tanda cintanya Allah Subhanahu Wa Taala, kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada segenap hamba-hambanya. Ibarat seseorang yang menyintai seseorang bertemu dengan seseorang, karena secintanya, dia pun berkata, I love you. Lepas saya ini ada staf saya yang namanya Sufi dan juga Hisham. Kalau saya berkata kepada Sufi, Ustaz Sufi, I love you. Ustaz Hisham, I love you. Ataupun saya berkata dengan siapa pun jamaah depan saya, jamaah, I love you. Tentunya kita rasa sesuatu dalam hati kita. Apatah lagi kalau orang yang berkata I love you itu tadi adalah orang yang cantik, handsome macam saya. Orang yang berharta. Macam siapa kita nak katakan ya? Letaklah macam Bill Gates. Orang yang popular umpamanya. Macam siapa ya? Letaklah macam Michael Jackson. Atau siapa pun, orang yang berpangkat tinggi. Letaklah macam Donald Trump. Dia jumpa dengan kita, dia berkata, Mr. Miss, I love you. Tentunya kita yang mendengarkan ucapan tersebut, kita akan tertarik dengan ucapan tersebut ataupun sungguh terkejut. Macam mana ya? Tiba-tiba si fulan ni berkata dengan kita, I love you. Begitulah ibaratnya surah Al-Ikhlas ini. Bila difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Maha Esa. Allahus Samad. Allah itu tempat mengadu dan tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diberanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setanding, yang sebanding dengan Allah SWT. Rahsia di sebalik firman-firman tersebut, seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada siapa pun hambanya yang membaca surah ini, seolah-olah Allah SWT kata, I love you. Oh my servant, I'm your mighty God and I love you. Bagaimana perasaan kita? Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Agung,
Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang tidak ada kecacatan dan kekurangannya, berkata kepada hamba seperti kita yang banyak kekurangan, banyak kecacatan, banyak dosa kita, dia berkata kepada kita, "Oh my servant, I love you." Wahai hamba-Ku, aku cinta padamu. Inilah antara rahsia surah Al-Ikhlas. Di sebalik sebutan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah secara tidak langsung atau secara langsung menyatakan kecintaannya kepada siapa pun hamba-Nya yang membaca surah tersebut, yang memahami surah tersebut, yang ditujukan kepadanya surah tersebut. Dan antara hamba yang Allah tujukan surah tersebut tak lain dan tidak bukan adalah junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jelas, terang. Di sebalik ungkapan kata-kata Qul, katakan wahai Muhammad. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Jadi surah ini ditujukan pertama kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tersirat di sebalik surah tersebut ungkapan kata-kata I love you. Aku cinta padamu, aku sayang padamu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memang cinta dan kasih sayang pada Rasulullah SAW. Yang kemudiannya Rasulullah SAW menyampaikan rasa cinta, rasa kasih sayangnya Allah SWT kepada segenap hamba-Nya. Dengan dibacakan surah ini kepada setiap orang yang Rasulullah SAW sampaikan isi kandungan Al-Quran tersebut. Antara orang-orang itu adalah kita yang mendengarkan baca surah itu dibacakan oleh siapa pun yang membacanya. Jadi para jemaah yang saya muliakan, inilah antara rahsia surah Al-Ikhlas yang nak kita kongsikan, di mana Allah Subhanahu Wa Taala dengan terang, dengan jelas menyatakan kecintaan kepada hamba-hambanya. Dalil yang lebih terang lagi, kita dianjurkan sebelum membaca surah ini membaca basmalah, yang sebutannya pula Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Allah yang maha pengasih dan maha penyayang pada setiap hamba-hambanya. Sekalipun kepada hamba-hambanya yang tidak beriman dengannya, dia kasih dan dia sayang kepada hamba-hamba tersebut. Buktinya, dalilnya, hambanya kufur, tetap juga diberi rezeki, tetap diberi nikmat, dan digunakan Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah SWT untuk membimbing mereka mengenai Allah SWT dengan kata yang lebih mendalam lagi. Dan antara Nabi-Nabi dan Rasul tersebut yang mengenalkan Allah SWT kepada hamba-hambanya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala Nabi, penghulu segala Rasul. Melalui Nabi kita inilah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Qul, katakan wahai Muhammad, Huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak. Allahus samad, Allah itu tempat mengadu, tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diberanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setanding, yang sebanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya nyatakan, di sebalik firman-firman tersebut, ayat-ayat tersebut tersirat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala maksudkan, iaitu cinta dan kasih kepada hamba-hambanya. Lebih-lebih lagi kepada hamba-hambanya yang suka membaca surah ini. Sehingga kerana suka seorang hamba Allah SWT membaca surah ini,
Allah gunakan hadiah yang tidak ada nilainya, tak ada bandingannya kepada orang yang suka membaca surah ini. Dia mengurniakan hadiah yang sangat besar, yang sangat bernilai. Saya contohkan, seseorang kekasih menyintai kekasihnya. Seorang suami menyintai isterinya. Seorang bapa menyintai anak-anaknya. Satu daripada tanda-tanda kecintaan tersebut ialah dengan memberi hadiah. Mungkin seorang suami yang cinta kasih sayang pada isterinya akan beri hadiah dengan tujuan menggembirakan hati isteri yang dia kasihi, yang dia cintai, yang dia sayangi. Begitu juga seorang bapa yang cinta kasih sayang pada anak-anaknya akan memberi hadiah kepada anak-anak yang dicintai, yang dikasihi, untuk menggembirakan orang yang dikasihi dengan hadiah tersebut. Dalam perkara memberi hadiah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tahadu, tahabu. Saling-saling kamu memberi hadiah. Saling-saling kamu sayang, menyayangi, cinta, menyintai antara satu dengan yang lain. Daripada hadis ini, kita maklum, di sebalik pemberian hadiah, adanya perasaan cinta, kasih dan sayang. Begitulah juga Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia mengenalkan dirinya melalui surah Al-Ikhlas. Allah menyatakan kecintaannya, kesayangannya kepada hambanya, khusus hambanya yang suka membaca surah Al-Ikhlas. Sebagai Tuhan yang mengasihi hamba-hamba yang disayang, yang dikasihi, dia memberi hadiah kepada hamba-hamba tersebut. Seperti juga contoh tadi saya contohkan, seorang suami yang cinta, yang kasih, yang sayang pada isteri beri hadiah kepada isterinya. Seorang bapa yang cinta, yang kasih, yang sayang pada anak-anaknya memberi hadiah kepada anak-anaknya. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala yang cinta, yang kasih, yang sayang kepada hamba-hambanya turut memberi hadiah kepada hamba-hambanya. Bahkan hadiah Allah Subhanahu Wa Taala tak ada bandingannya. Tak boleh disamakan hadiah seorang suami kepada isterinya, hadiah seorang bapa kepada anak-anaknya. Hadiah Allah Subhanahu Wa Taala lebih bernilai, lebih baik daripada hadiah siapa pun. Inilah antara rahsia surah Al-Ikhlas. Apa hadiahnya? Apa hadiahnya? Ustaz Sufi, anda nak kasih hantar hadiah kerana kerja yang baik. Ustaz Hisham, anda juga nak berikan hadiah kerana kerja yang baik. Tapi anda tak beritahu apa bentuk hadiah tersebut. Tentunya kita akan tertanya-tanya, hadiah apa ya? Agaknya Mercedes tak? Hadiahnya BMW tak? Tentu kita akan tertanya-tanya. Seorang suami berkata kepada isteri dia, darling, I nak beli you hadiah. Tapi tak beritahu apa hadiah tersebut. Pastinya hati kita akan bertanya, apa hadiahnya ya? Apa hadiahnya? Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya melalui surah Al-Ikhlas, dia nak beri hadiah. Dia nak bagi hadiah kepada hamba-hambanya. Dan dia nyatakan bentuk apa hadiah tersebut. Ini dia nyatakan kepada nabinya, rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, puan-puan dan para jamaah yang kalau telah memiliki buku ini yang diterbitkan oleh Pergas, boleh rujuk di muka surat 5. Di mana di situ menyatakan kelebihan dan keutamaan surah Al-Ikhlas. Hadis Rasulullah SAW menyatakan, saya bacakan hadis tersebut dalam bahasa Arabnya dan insyaAllah akan dijelaskan. Sabda Rasulullah SAW ataupun riwayat perawi hadis tersebut
menyatakan anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad. Sesungguhnya seseorang mendengar seseorang yang lain selalu membaca surah Al-Ikhlas, iaitu qul huwallahu ahad, wa yuraddiduha, dan dia mengulang-ulang bacaan tersebut. Tak cukup sekali, tak cukup 2 kali, tak cukup 3 kali. Diulang-ulang bacaan tersebut. Falamma asbaha, apabila sampai pada waktu paginya, ja'a ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun, lelaki yang mendengarkan, lelaki yang membaca surah Al-Ikhlas tadi, datang menemui Rasulullah SAW. Fadzakara dzalika lahu. Lalu disebutkan apa yang dilakukan oleh lelaki yang membaca surah Al-Ikhlas itu kepada Rasulullah SAW. Lelaki itu telah membaca surah Al-Ikhlas berulang-ulang kali. Wa ka'anna rajulu yataqaluha. Seolah-olah lelaki itu memandang rendah terhadap lelaki yang mengulang-ulang baca surah Al-Ikhlas tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabda Rasulullah SAW, wallazi nafsi biyadi, demi diriku, demi nyawaku di tangannya, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Sesungguhnya surah tersebut, surah Al-Ikhlas itu menyamai sepertiga Al-Quran. Sepertiga Al-Quran maknanya menyamai 10 juzuk daripada Al-Quran. Inilah antara bentuk hadiah ya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan pada orang yang suka membaca surah Al-Ikhlas. Sekali membaca surah Al-Ikhlas, seolah-olah dia telah membacanya sepertiga Al-Quran, iaitu sebanyak 10 juzuk. Hadis ini dikuatkan oleh beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW yang lain. Bahkan ada hadis menyatakan 3 kali membaca surah Al-Ikhlas seolah-olah telah membaca Al-Quran keseluruhannya. Inilah antara rahsia surah Al-Ikhlas. Orang yang mengulang-ulang membaca surah Al-Ikhlas itu dikurniakan hadiah oleh Allah SWT seolah-olah sekali dia membaca surah Al-Ikhlas, seolah-olah dia telah membaca sepertiga Al-Quran. 2 kali dia membaca surah Al-Ikhlas, seolah-olah dia telah membaca 2/3 Al-Quran. 3 kali membaca surah Al-Ikhlas, seolah-olah dia telah membaca keseluruhan Al-Quran. Dan ini bukan saya yang menyatakan demikian, tetapi ada hadis-hadis yang lain dengan jelas menyatakan yang demikian. Saya mencukupi penjelasan berhubung dengan fadilat surah Ikhlas sebagai satu hadiah daripada Allah SWT di sini, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.